Assalamualaikum and hi everyone. So, hari ini kami akan bincangkan mengenai sistem ekonomi, objektif sistem ekonomi Islam dan juga ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Objektif sistem ekonomi Islam ada 4. Yang pertama, kecakapan. Yang kedua, mendapatkan keredaan Allah. Yang ketiga, kesejahteraan dan kebajikan. Dan yang keempat, keadilan. Objektif yang pertama adalah mendapatkan keredaan Allah. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai satu ibadat yang harus dilakukan berdasarkan syariat. Kita tidak mementingkan keuntungan semata-mata tetapi dapat menjaga kebajikan dan keseimbangan. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai satu ibadat yang harus dilakukan berdasarkan syariat. Kegiatan ekonomi yang dilakukan haruslah bersih, suci dan halal. Sebagai contoh, ayam. Ayam hendaklah disembelih dengan tata cara yang betul supaya ayam yang ingin dijual itu halal dimakan serta bersih. Objektif yang kedua adalah keadilan. Faktor pengeluaran yang digunakan secara adil untuk memenuhi keperluan asas masyarakat dalam tahap yang sesuai seperti daruriyat dan hajiat. Secara adil boleh dikatakan dalam kata lain adalah tanpa eksploitasi atau penipuan dan pengeluaran barang untuk semua tanpa memilih mana-mana pihak. Daruriyat dikatakan sebagai barang dan perkhidmatan keperluan asas untuk kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia, atau dalam erti kata lain merupakan barang dan perkhidmatan yang harus ada pada manusia, sebagai contohnya keperluan. Hajiat bermaksud barang dan perkhidmatan yang diperlukan untuk kemudahan dan keselesaan agar kualiti hidup dapat ditingkatkan. Dalam erti kata lain, hajiat boleh diringkaskan sebagai barang atau perkhidmatan yang lebih kepada kehendak untuk meningkatkan taraf hidup. Semua manusia patut dibekalkan dengan sara hidupnya, jurang perbezaan antara golongan kaya dan yang miskin. Wujud keadilan tanpa memilih mana-mana pihak, diberi atau mengeluarkan barang untuk kegunaan semua tanpa mengira yang kaya atau yang miskin. Seterusnya ialah kecakapan. Manusia sebagai pemegang amanah terhadap faktor pengeluaran perlu berusaha dengan gigih untuk mengurus sumber itu secara cekap untuk mengelakkan pembaziran. Dalam sistem ekonomi Islam, mereka sangat mementingkan nilai murni yang sangat tinggi dalam negara yang mengamalkannya. Nilai-nilai murni mereka sangat berharga dan sangat bagus. Dalam sistem ekonomi Islam, mereka sangat mementingkan kebajikan dan hak sama rata. Jadi, kecakapan ini terbahagi kepada dua. Satu, kecakapan kita sebagai pengguna. Contohnya, pengguna tidak boleh membeli terlalu banyak kalau itu bukan keperluan kita. Belilah mengikut keperluan dalam masa yang sama tidak menjejaskan hak orang lain. Jelaslah bahawa dalam sistem ekonomi Islam, mereka berusaha untuk mengatasi masalah tidak cukup ataupun pembaziran. Mereka perlu pandai dan bijak untuk membahagi dan mengeluarkan kuantiti barang-barang yang cukup untuk semua rakyat, agar kesejahteraan dan kebajikan rakyat terjaga. Objektif seterusnya ialah kesejahteraan dan kebajikan. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk membantu negara mencapai kesejahteraan dan kebajikan dalam semua aspek, meliputi aspek akhlak, kerohanian dan kebendaan. Kesejahteraan ini boleh dikatakan sebagai kesan daripada berlakunya kecakapan tadi. Maksudnya, jika kita amalkan sistem ekonomi Islam ini, rakyat kita tidak akan terabai. Macam sistem-sistem lain seperti contohnya kapitalis, mereka akan membiarkan rakyat mereka dari yang miskin hingga terus menjadi miskin. Jelaslah bahawa sangat berbeza sistem ekonomi Islam dengan sistem-sistem ekonomi lain. Jelaslah bahawa sistem ekonomi Islam ingin membantu rakyatnya supaya tidak terabai. Oleh sebab itu, adanya bantuan-bantuan kewangan seperti zakat, bantuan bulanan dan juga lain-lain. Ekonomi Islam yang pertama, sistem pemilikan harta dan kekayaan. Individu mempunyai kebebasan untuk memiliki harta dan kekayaan berselang selagi tindakannya bersifat halal. Faktor pengeluaran yang dimiliki harta dan kekayaan untuk melakukan barang dan perkhidmatan yang halal dan berfaedah kepada manusia
dan bukannya memenuhi kemahuan nafsu yang tidak terkait. Yang kedua, ekonomi tanpa riba dan spekulasi. Riba atau faedah adalah haram kerana boleh menyebabkan berlakunya penindasan. Amalan riba menyebabkan agen kekayaan yang tidak sama kerana riba boleh membolehkan pemilik modal menjadi semakin kaya dan orang yang berhutang semakin miskin. Individu tidak dilarang untuk memperoleh keuntungan asalkan maklumat itu diimbangi dengan kejujuran dan tidak melakukan penipuan dan spekulasi. Seterusnya, persaingan. Sistem ekonomi Islam mengamalkan persaingan yang adil dan saksama. Aktiviti-aktiviti seperti penipuan, penindasan, ianya merupakan kegiatan yang boleh menjejaskan persaingan yang sihat. Oleh itu, ianya dilarang sama sekali dalam sistem ekonomi Islam. Boleh dikatakan contoh, syarikat A dan syarikat B kedua-duanya mengeluarkan perkhidmatan perhotelan. Mereka bersaing secara adil dengan sesama mereka tanpa menindas satu sama lain. Itu adalah contoh yang diamalkan dalam sistem ekonomi Islam. Seterusnya, pilihan. Individu bebas membuat pilihan untuk menentukan bagaimana faktor pengeluaran digunakan. Dalam sistem ekonomi Islam, pilihan yang dibuat adalah untuk mencapai objektif mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Sistem ekonomi Islam juga menitik beratkan sesuatu perniagaan itu untuk melakukan perniagaan mereka sebagai satu tuntutan ibadat dan mereka perlu melakukannya bagi mendapatkan keredaan Allah. Seterusnya, agihan pendapatan, sistem zakat. Pemerintahan menggunakan sistem zakat untuk mengagihkan sebahagian daripada pendapatan mereka yang berada kepada mereka yang memerlukannya. Hasil kutipan zakat itu digunakan untuk membantu mereka yang tidak berkemampuan. Seterusnya, kaedah membuat keputusan. Yang pertama, mekanisme harga mempunyai peranan untuk menyelesaikan masalah asas dalam ekonomi melalui interaksi kuasa permintaan dan penawaran. Yang kedua, kerajaan. Kerajaan sebagai pemerintahan bertanggungjawab memastikan rakyat dapat menikmati keperluan-keperluan asas, menggalakkan pembangunan ekonomi yang menyeluruh dan mengurangkan jurang pendapatan dalam kalangan rakyatnya. Selesai sudah pembentangan kami mengenai sistem ekonomi Islam. Sekian sahaja daripada kami, grup The Pinky.